menjatuhkan hukum tuduh zina kepada dia, iaitu kena rotang sebanyak 80 rotang. Itu hak yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazala udhri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar fadhakara dhalik wa tala al-Quran falamma nazal amara bi rajulain wa imra'atin fadribul hadd. Maksudnya Aisyah menceritakan setelah ayat yang membebaskan daripada apa yang dituduhkan kepadaku diturunkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera berdiri di atas mimbarnya dan menceritakan perkara tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran. Apabila Rasul turun daripada mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat untuk menjalankan hukum tuduh zina kepada 2 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Kemudian 3 orang ini dilaksanakan hukum hudud ke atas mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 orang ulama hadis yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dia mari ringkas je hadis. Hadis ni sebenarnya panjang. Kita cerita sikit. Hadis ini oleh masyarakat Arab ketika itu. Orang Quraisy dia menjaga Kaabah, tempat yang cukup dimuliakan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Jadi puak-puak Quraisy adalah puak yang dipandang tinggi dan dipandang mulia oleh masyarakat Arab. Perempuan Quraisy tidak melakukan zina, perempuan Quraisy, kerana mereka cukup menjaga kehormatan diri. Membuat satu contoh. Ketika Hindu pada tahun Fathu Makkah, baik, itu yang pertama sekali kita kena faham. Yang kedua, kita kena faham pula Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang anak perempuan kepada seorang yang dikenali di Mekah, orang yang mulia juga. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang mulia. Yang kedua, yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah pilih untuk menjadi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang ketiga. Barulah kita nak cerita benda yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menubuh negara Islam di Madinah. Di Madinah peperangan dengan golongan-golongan kufar, orang-orang kafir pada ketika itu yang memusuhi Islam. Dan kebanyakan peperangan adalah berlaku di luar Madinah. Jadi Rasulullah bermusafir untuk pergi berperang. Dan Rasulullah setiap kali ingin bermusafir, Rasulullah akan membuat undian terhadap bini-bini dia, terhadap Rasulullah, terhadap mukmin radhiyallahu anhu. Siapa yang keluar undian dia akan dibawa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan itu peperangan, tak silap ingat, peperangan Bani al-Mustadiq, tak silap ingat, yang keluar undi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, jadi Aisyah yang keluar. Jadi kemudian dalam perjalanan pulang, tak jauh dah daripada Madinah, tapi tak jauh pun, masih jauh lagi lah berbanding dengan jarak sekarang. Dulu kalau buat 2-30 km tak jauh dah lah. 2-30 km kita 3 km masjid dari rumah kita, oh jauh je. 3 km jauh, dah jauh lah kita, sekali pun jauh. Baik, hak yang dekat dengan masjidnya jakah 10 jakah naik masjid, tu baru dekat dengan masjid. Zaman dulu maksudnya perkataan jauh dengan dekat ni berbezalah dengan penggunaan dengan zaman kita. Tak jauh dah dengan Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di satu tempat. Kemudian apabila berehat di satu tempat, dipendekkan cerita, kita rekahkan cerita. Masa berehat di satu tempat tu, masing-masing orang yang tu nak qada hajat, orang tu qada hajat, orang ni nak qada hajat, orang ni qada hajat. Mana ada tandah, mana ada RNR hak siap tandah macam tempat kita. Nak qada hajat, orang nak qada hajat tepi orang. Orang qada hajat jauh daripada orang. Dan antara adab pada ketika itu, kalau mereka nak qada hajat, mereka tidak membina tandah dalam rumah. Pada zaman tu mereka tidak membina tandah dalam rumah. Menjadi adab orang Arab pada ketika itu, mereka tidak membina tandah dalam rumah dan tandah di tepi-tepi rumah, kerana mereka menganggap kotor pada ketika itu. Dan kita ingat di tempat kita pun dulu-dulu kan, jarang kata tandah ada dalam rumah, tandah luar rumah. Tak ada tandah pun, bawa cok je. Gali-gali lubang. Baik, jadi kita nak cerita benda. Zaman dulu, antara adat sebahagian daripada masyarakat Arab, dia buat tempat nak qada hajat jauh daripada rumah sebab dia menganggap kotor. Jadi dia nak qada hajat kena jauh lah, takkan nak tepi orang, tambah-tambah orang puang pula. Jadi kebetulan Aisyah nak qada hajat, Aisyah pun pergi jauh. Aisyah ni dia ada unta dia, yang atas unta dia ada segeduk, ada macam kemah atas unta tu lah, dia duduk atas tu lah. Aisyah pada ketika tu dia kuruh. Jadi kuruh ni, fahamlah kuruh, kalau ada orang atas unta ke tak ada orang, sama je. Dia tak sama dengan orang gemuk, orang besar. Jadi kalau ada orang unta nak bangun tu, napas 2-3 kali lalu unta. Jadi kalau orang kuruh ni, ada orang ke tak ada orang, lebih kurang aja. Jadi Aisyah pada ketika tu kuruh. Jadi Aisyah pun pergi qada hajat, jauh pergi qada hajat. Jadi apabila qada hajat, selesai qada hajat semua sekali, balik. Tiba-tiba ni kalung Aisyah ni kalung gatal dia tu jatuh. Kalung ke benda kita panggil ikutlah. Ni orang tak loket ke benda, orang panggil jatuh. Jadi perhiasan jatuh, orang puang ni kalau perhiasan jatuh, memang dia ambil berat lah. Pergi cari mula. Dia pun pergi cari mula. Cari, jumpa. Dah bukan dekat, jauh kok. Pergi cari, jumpa. Lepas jumpa, pergi tempat hak yang ramai-ramai putih, tak ada dah orang. Orang hak yang bawa unta Aisyah saat itu, tak sedar Aisyah tak ada dalam. Tengok, ni cerita. Jadi cerita. Kemudian, Aisyah kata, sudah. Nak buat orang ni? Seorang orang puang. Masa tu telah diturung ayat hijab.
Ayat hijab ni maksudnya kena tutup muka. Tetapi sebelum daripada tu, belum lagi diturun ayat hijab. Jadi sebahagian daripada para sahabat mengenali Aisyah radhiyallahu taala anha sebab belum lagi tutup muka. Okey. Jadi kaedah lagu mana kaedah? Kaedahnya kalau kita tertinggal, dia kaedah kita nak cari orang. Oh, orang cari kita, kita cari orang, tak jumpa lah. Orang akan cari kita, kita kena duduk tepat, hak kita hilang. Tu hak yang Aisyah pegang. Jadi hamba duduk situ lah, tunggu situ lah. Mengharapkan rombongan itu pulang semula, ambil dia. Baik. Duduk tunggu. Tiba-tiba, ada sahabat Rasulullah yang lewat. Ada belakang hak yang lewat. Siapa? Nama dia Safwan bin Mu'attal. Dia tengok, siapa pula? Tengok dekat, rupanya dia kenal Aisyah. Jadi bila dia kenal Aisyah, dia tanya Aisyah. Aisyah tak jawab sikit pun. Satu perkataan pun tidak Aisyah jawab. Lepas tu tak ada masalah. Dia pun suruh Aisyah naik atas unta dia. Dia pun ngeret unta. Buat balik di Madinah. Siapa di Madinah? Musuh Rasulullah ramai sebelum daripada ni, dia kalangan golongan munafiqun. Sebelum daripada ni macam-macam peluang dia cari untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni jumpa dah lah. Hari ni jumpa dah. Benda. Tengok isteri Rasulullah tu, gana tu. Maka puak-puak munafiqun yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Aisyah berzina. Dan ada segelintir sahabat dah orang tu duk cakap, orang ni duk cakap, terkesan dengan tuduhan tersebut. Aisyah tak tahu benda. Macam biasa, balik macam biasa, tak tahu benda. Cuma dia sedar layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit dingin. Rasul balik ke rumah dia, Rasul tanya khabar, sekadar tu je. Maksudnya tidaklah semesra dulu. Aisyah tak tahu benda, dia tak tahu benda. Kemudian satu malam yang menjadi kebiasaan adatnya nak pergi qada hajat, Aisyah pun keluar bersama dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah bersama dengan Aisyah. Ummu Mistah ni adalah keluarga Aisyah juga. Jadi dia pergi keluar qada hajat tengah malam, dua orang tu, jauh tu. Tiba-tiba Ummu Mistah tergelincir. Adalah nak rebah sikit. Dia pun kata, celaka Mistah. Kata Aisyah, apa cakap gitu? Kang Mistah tu anak awak. Dan dia kan orang hak yang rapat dengan Rasul, orang hak yang pernah menyertai peperangan bersama dengan Rasul sebelum daripada ni. Apa kata lagu tu? Maka mulalah ibu Mistah menceritakan bahawasanya Mistah di antara seorang hak yang menuduh Aisyah berzina. Di situ mula Aisyah baru tahu. Allah baru tahu. Jadi apabila tahu, maka dipendekkan cerita, maka Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk berjumpa dengan ibu bapa dia. Dah kan dia budak, maksudnya budak. Orang hak yang baru umur berapa, baru umur belasang baru. Budak, nanti kita akan tengok budak dia kat gini kita akan cerita. Umur baru belasang baru. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila balik di rumah dia, khabar ke mak dia dalam keadaan menangis, baru dia tahu cerita apa semua sekali. Maka mak dia menenangkan dia, dia kata biasa dah, awak tu ramah madu, biasalah, perkara-perkara ni tak nak lepas dah. Tu perkara. Jadi mak dia menenangkan dia. Dipendekkan cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sebahagian daripada sahabatnya. Antaranya Rasul bermusyawarah dengan siapa? Dengan Usamah bin Zaid. Dengan Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harithah? Rasa Usamah bin Zaid. Kemudian dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasul tanya Usamah, "Gana pandanganmu?" Rasul kata, "Usamah, mu kena percaya kepada keluargamu wahai Rasulullah. Pegang keluargamu wahai Rasulullah." Tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata, "Orang puan ramai Rasulullah, puan lain ramai lagi." Baik. Kemudian dipendekkan cerita, Sayyidina Ali kata,
nak tahu tahu lagi cerita dia, kita tanya itulah orang hok yang rapat dengan dia tu Barirah. Barirah ni adalah seorang hamba perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah. Dia rapat dengan Aisyah. Barirah. Dan Barirah kita pernah cerita sebelum daripada ni. Barirah ni adalah seorang perempuan pada asalnya hamba. Lepas tu dimerdekakan oleh Aisyah. Aisyah beli, Aisyah merdeka dia. Dia rapat dengan Aisyah. Maka Sayyidina Ali bagi cadangan kepada Rasul untuk tanya Barirah lagu mana, ada tak benda yang mencurigakan daripada Aisyah. Kemudian Rasul kita tanya Barirah, nak tanya ni tentang ada tak benda yang mencurigakan daripada Aisyah. Tengok. Maka Barirah kata tak ada, Aisyah ni budak baik, cuma ada buah cuma sikit. Cuma ni dia budak muda. Budak muda umur belasang. Hak yang kekurangan dia saja, hak yang aku pernah duk tengok sebelum ni, dia kalau duduk uli tepung kadang-kadang tidur sampai ke binatang-binatang ternakang hak yang duk main luar rumah tu makan tepung tersebut. Hak tu je kurang dia. Tengah-tengah buat kerja sampai ke tengah-tengah uli tepung sampai ke sengguk-sengguk gitu, sampai ke binatang ternakang hak yang jinak duk luar rumah dimakan. Maka sekadar tu je dia. Hak lain tak ada, kata dia nya. Tak ada perkara yang mencurigakan, budak baik, kata dia. Lepas tu, lepas daripada tu, Aisyah radhiyallahu taala masih lagi dengan ayah dengan ibu dia. Cerita ni panjang, bukan sehari, bukan 2 hari. Aisyah malang-malang menangis. Ni benda bukan benda kecil, benda besar ni. Bukan benda kecil, benda besar yang berlaku dalam kehidupan dia. Dan kita kena faham besar benda yang berlaku, yang perlu dialami oleh Aisyah, sehingga ayat Quran diturunkan kepada Aisyah untuk membebaskan Aisyah. Ayat Quran itu dibaca sampai ke sekarang. Orang yang nak mendapat anugerah tersebut, dia mesti melalui musibah yang cukup besar. Benda bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, lebih kurang hampir sebulan, lebih kurang sebulan Aisyah menahan benda kesusahan, bebanang. Orang fitnah ngata-gawa ni, orang ni duk cakap, orang ni duk cakap, khususnya orang munafiqullah, orang-orang Islam tidak bercakap. Dan ada segelintir je daripada sahabat Rasulullah yang bercakap. Okey, ni kita nak cerita. Ini kita kakak-kakak cerita. Maka Rasulullah pun pergi jumpa dengan Aisyah. Jadi Rasul tanya orang tu, tanya orang di musyarak tu, lepas tu jumpa dengan Aisyah pula. Bincang pula dengan Aisyah. Aisyah, kalau sekiranya awak buat sungguh, awak istighfarlah, bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang maha penerima taubat. Kalau awak tidak buat sungguh, maka Allah Ta'ala akan membebaskan awak. Aisyah koho nangis, koho sedih. Sebab keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada Aisyah. Aisyah kata nak taubat macam mana, memang tak buat sungguh. Biarlah serah kepada Allah, minta Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membebaskan aku. Tapi dalam masa yang sama, dalam hati kecil Aisyah kata, macam mana Allah Ta'ala nak turun ayat Quran kepada aku sedangkan aku ni siapa? Aku ni bukan orang yang mempunyai kedudukan yang mulia. Maksudnya dia merasakan diri ni bukan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lama mana dalam musim sejuk, cuaca sejuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpeluh. Dia biasa Rasul apabila turun wahyu, oleh kerana wahyu berat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpeluh walaupun musim sejuk. Sehingga musim sejuk pun wa inna jabidahu la yatafassadu araqa atau kama qala, kata sahabat, dahi Rasulullah akan menitik peluh apabila turun wahyu. Jadi tengah-tengah musim itu ada cuaca sedikit sejuk. Mulalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat, dahinya turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembebasan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Kemudian apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah depan para sahabat Rasulullah. Lepas selesai daripada khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk melaksanakan hukum tuduh zina kepada orang. Sebab tuduh zina ni bukan benda yang kecil. Sebab dia telah mencoreng arang, dia telah menjatuhkan maruah orang. Orang yang baik dijatuhkan maruah. Cuba bayangkan, bukan benda yang kecil, bukan benda yang cukup besar. Dirotang sebanyak apa? 80 rotang. Antara hak yang kena rotang pada ketika Hasan bin Thabit
Mistah yang kita cerita. Dan ada seorang perempuan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Ini hak yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dilaksanakan hukum rotang kepada orang hak yang tuduh orang zina, 2 orang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwal li'anin kana fil Islam anna Syarik bin Samha qadhafahu Hilal bin Umayyah bimra'atihi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. Daripada Anas bin Malik telah menceritakan bahawa mula-mula li'an yang terjadi dalam Islam ialah Syarik bin Samha telah dituduh melakukan zina oleh Hilal bin Umayyah dengan isterinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hilal, kamu harus mengemukakan bukti. Dan kalau tidak, maka hukumannya adalah rotang di belakangmu. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Hadis panjang lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi hadis yang thiqah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat nama dia Hilal bin Umayyah. Dia telah menuduh isteri dia berzina dengan Syarik bin Samha. Dia telah menuduh isteri dia berzina. Dia khabar kepada Rasulullah. Isteri hamba berzina Rasulullah dengan Syarik bin Samha. Oh hai Rasulullah, sallallahu salamata wal afiyah. Maka Rasulullah kata lagu mana? Mana bukti? Mana bukti? Buat tuduh-tuduh orang ni bukan tuduh kecil ni. Tuduhan yang besar ni. Tuduhan yang besar. Tambah-tambah tuduh kepada isteri pula. Mana bukti? Mudah orang bagi saksi, maka mung kena rotak. Rasulullah kata lagu, mung kena rotak. Kata dia Rasulullah, kalau sekiranya hamba seorang tu tengok sendiri dengan mata, seorang tu tengok sendiri dengan mata lendar dia, isteri dia berzina, tak ada orang lain kena mari saksi juga ke Rasulullah. Dia kata lagu tu, kena cari saksi juga ke Rasulullah. Dia tengok diri dengan mata lendar dia, nak kena cari saksi juga ke Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, biarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang dapat membebaskan belakang saya daripada pukulan. Dia kata lagu tu, semoga Allah Ta'ala menurunkan ayat, semoga Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk membebaskan belakang saya daripada menerima watak, menerima pukulan, menerima hukuman hudud. Baik, duduk sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Allah Ta'ala kata, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Mana-mana lelaki yang menuduh isteri mereka berzina, sedangkan mereka itu tidak mempunyai saksi melainkan diri mereka sendiri, maka penyaksian mereka itu sebanyak 4 penyaksian dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan penyaksian yang kelima bahawa laknat Allah ke atasnya jika dia adalah orang yang pelawak, orang yang berdusta. Kata Allah Ta'ala, wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Maka si perempuan pula dia dapat menolak hukuman yang akan dilaksanakan kepada dia dengan dia membuat penyaksian sebanyak 4 kali penyaksian bahawasanya suami dia adalah orang yang pelawak. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan kali yang kelima, penyaksian yang kali kelima, dia kena menyaksi bahawasanya kemurkaan Allah turun ke atasnya sekiranya dia adalah daripada orang yang benar. Kalau untuk lelaki dia benar, maka kemurkaan Allah turun kepada perempuan tersebut. Baik,
Ayat ni menceritakan benda proses li'an. Apa benda li'an? Li'an ni apabila seorang lelaki menuduh isteri dia berzina, maka dia ada proses li'an. Kena bersumpah sebanyak berapa kali? Orang lelaki 5 kali, orang puang 5 kali. Kalau orang lelaki sumpah 5 kali, orang puang tu sumpah 5 kali, maka kedua-duanya dibebaskan daripada pelaksanaan hukum. Kalau orang lelaki sumpah 5 kali, orang puang tak sumpah, maka dilaksanakan hukum kepada perempuan. Orang lelaki kalau dia tak sumpah, ia tuduh sedangkan tak ada saksi, maka dia akan dilaksanakan hukuman tuduh zina kepada orang lelaki tersebut. Itu cerita li'an. Ya, apabila melakukan proses li'an, maka pasangan suami isteri itu dipisahkan. Dipisahkan dah? Dipisahkan selama-lama, tidak boleh nak baik dah. Dipisahkan selama-lama, tidak boleh nak baik dah. Baik, katanya wahwa fil Bukhari nahwuhu min hadis Ibn Abbas. Dan hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Maksud hadis lebih kurang dengan hadis yang kita baca dalam riwayat Imam Bukhari, tapi riwayat Imam Bukhari daripada hadis Abdullah bin Abbas. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.